Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan, pernah tak? Saya nak tanya, pernah tak kita rasa macam kita dah buat cooperating tu dah power dah. Dah buat cooperating tu dah padu dah. Tetapi masih lagi tiada engagement. Masih lagi tiada orang reply. Masih lagi tiada orang komen. Masih lagi tiada orang like ataupun share posting ataupun iklan kita. Pernah tak rasa macam tu? Alright. So tuan-tuan puan, pada malam ni, alright, selamat datang kepada tuan-tuan puan ke sesi, alright, ke sesi perkongsian bersama saya Coach Idham daripada Solvi Heroes. So perkongsian kita malam ni adalah berkaitan dengan 5 kesilapan usahawan dalam menulis copywriting yang membuatkan pelanggannya cabut lari. Alright tuan-tuan puan, sebelum tu tuan-tuan puan, saya nak minta kepada tuan-tuan puan semua untuk sharekan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Boleh tuan-tuan puan? Alright. Dan kalau tuan-tuan puan sudah hadir, komen hadir tuan-tuan puan. Alright. Okey tuan-tuan puan. Wow, kita ada 3 orang pada malam ni. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan puan, sharekan live ni seluas-luasnya tuan-tuan puan. Alright. So tuan-tuan puan, headline ataupun copywriting. Right, kita mulakan dengan copywriting. Apa itu copywriting tuan-tuan puan? Alright, so copywriting adalah tempat ataupun satu medium untuk kita menyampaikan mesej kita kepada audiens kita tuan-tuan puan. Alright, dalam fasa online sekarang ni, dalam konsep online sekarang ni, kita tak boleh nak berjumpa dengan orang. Kita tak boleh nak bersembang dengan orang secara face to face. So apa yang kita kena buat? Yes tuan-tuan puan, apa yang kita kena buat adalah kita sampaikan mesej melalui copywriting tuan-tuan puan. Alright, so saya nak tanya dekat sini, kita ada 6 orang dekat sini. Boleh tak perkenalkan diri masing-masing dan buat bisnes apa? Boleh tuan-tuan puan? Alright, so insyaAllah tuan-tuan puan, hari ni saya akan kongsikan sebenarnya tajuk kita 5 kesilapan usahawan dalam membina copywriting yang membuatkan pelanggan dia cabut lari tuan-tuan puan. So tuan-tuan puan, kita sekarang ni, alright, kita nak tarik orang berebut dapatkan produk kita tuan-tuan puan. Bukannya nak bagi orang lari. Okay. Selamat datang kepada Tuan Lokman, Business Computer. Alright, best business computer ni sebab apa? Sebab business computer ni zaman sekarang ni ramai orang menggunakan komputer, ramai orang menggunakan laptop. So, kalau business computer ni saya suggest lah, right, untuk Tuan Lokman try, okay, try buat satu copywriting yang menceritakan tentang masalah, masalah kepada pelanggan. Siapa yang selalu ada masalah tentang komputer ni, ceritakan masalah-masalah yang timbul daripada business computer. Daripada komputer ni sendiri, macam-macam masalah yang boleh timbul. Contohnya, RAM tak cukup. Okay, ni laptop lah, okay. RAM tak cukup. Kemudian ada yang nak install Windows 10 pun tak tahu lagi. Right. So tuan-tuan puan, selamat datang kepada yang baru masuk. Okay, kita baru sangat-sangat bermula. Jadi saya nak mohon kepada tuan dan puan semua, sharekan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Semoga, alright, semoga perkongsian coach malam ni dapat memberi satu ilmu baharu untuk kita sama-sama perbaikikan bisnes kita, perbaikikan cara kita menulis copywriting terutamanya lah. Alright, sebab apa tuan-tuan puan? Sebab pengalaman coach sendiri sepanjang menjadi copywriter dan juga menjadi orang kata coach kepada student-student, coach nampak sendiri, okay? Ramai orang dia problem, dia ada rasa problem untuk buat copywriting. Dan ada seorang student coach ni sendiri, Tuan Rozaimi nama dia. Tuan Rozaimi ni, dia adalah orang yang menjual sabun tau. Dia founder kepada produk sabun baju. Okay, dia founder kepada produk sabun baju dan dia ceritakan pengalaman dia dengan saya. Beliau ceritakan pengalaman dia dengan coach. Beliau ceritakan bulan Jun dan bulan Julai, bisnes dia drop, gila-gila punya drop. Bisnes dia stuck, takut yang sangat-sangat drop lah. Stuck 2 bulan bisnes dia stuck. Tetapi beliau founder, bayangkan founder rendahkan ego dia, masuk ke dalam sesi untuk belajar copywriting dengan betul. Dan alhamdulillah, bila dia belajar copywriting dengan betul, nak tahu tak sales dia melonjak banyak mana? Siapa nak tahu? Right, siapa nak tahu? Komen nak. Right. So tuan-tuan puan,
apa yang jadi kepada Tuan Ruzaimi adalah bisnes dia meningkat berkali-kali ganda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, dia join kelas saya, dia join sesi bersama dengan coach pada 7 dan 8 hari bulan Ogos. Okay, bulan Ogos. Alright. So, apa jadi kepada bisnes dia adalah, dia betulkan copywriting, betulkan target audience dan kenali masalah target audience dia. Apa jadi kepada bisnes dia, tuan-tuan? Bisnes dia melonjak, sales dia meletup gila-gila, tuan-tuan. Yang mana beliau aplikasikan teknik copywriting dengan betul pada 13 hari bulan Ogos. 13 Ogos beliau aplikasikan, apply ilmu copywriting tu, dan apa jadi? Selang 5 hari selepas itu, tuan-puan, apa jadi bisnes beliau adalah sales beliau meningkat kepada 18,000 dalam masa 5 hari, tuan-puan. 18,000 tu bila saya tanya dengan dia, 18,000 dalam masa 5 hari tu adalah sales untuk masa sebulan kalau kira yang sebelum ni punya. Itu pun tak sampai. Dia cerita dengan saya sebulan pun sebelum ni adalah 15,000 je. 12,000 macam tu je. Dan bila target sebenarnya minggu tu, dia just target 10,000 je maksimum. Alright, dia target 10,000 je sebab dia anggap macam, saya baru nak naik, so target 10,000 je lah. Tetapi apa jadi bila kita betulkan copywriting adalah kita nampak sendiri impact dia. Kita tahu macam mana nak cari target audience kita. Alright. So apa jadi pada bisnes beliau? Daripada sales target 10,000, beliau dapat 18,000 dalam masa 5 hari je, tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan, kita masuk pada topik kita pada malam ni. 5 kesilapan copywriting yang membuatkan pelanggan cabut. So tuan-tuan, ready ke ready, tuan-tuan? Okay. Ready ke ready ni, tuan-tuan? Alright. So tuan-tuan, poin yang pertama adalah kesilapan usahawan yang pertama adalah headline yang terlalu hambar, tuan-tuan. Headline yang hambar. Ya, headline yang macam mana, tuan-tuan? Headline yang bosan lah, membosankan. Alright. So tuan-tuan, kenapa poin pertama kita mention tentang headline, tuan-tuan? Sebabnya, tuan-tuan, headline ni adalah perkara pertama, tuan-tuan. Elemen pertama dalam copywriting yang dilihat oleh pelanggan selepas daripada mereka tengok gambar, tuan-tuan. Alright. So contoh kita post di Facebook. Okay, kita post di Facebook, orang akan tengok gambar dulu. Bila tengok gambar, orang akan baca copywriting yang atas, baca caption yang atas. Dan lepas caption tu, apa yang dia akan baca benda pertama adalah headline, tuan-tuan. Beliau akan baca headline, tuan-tuan. Semua pelanggan kita akan baca headline, tuan-tuan. Kalau headline kita hambar, kalau headline kita membosankan, kalau headline kita, apa lagi, tuan-tuan? Dull, orang kata apa? Bosan lah, orang kata bosan lah kan. Okay, headline kita kusam, orang baca pun tak tertarik. So apa akan jadi, tuan-tuan? Pelanggan tak ada mood nak baca sampai habis copywriting kita. Rugi kita tulis copywriting panjang-panjang, pelanggan tak baca habis pun. Alright, so selamat datang kepada yang baru join sesi kita pada malam ni. Alright, bersama saya Coach Idahan, trainer pada Solvi Heroes. Alright, so sesi kita malam ni mengupas tentang topik 5 kesilapan usahawan dalam membina copywriting yang menyebabkan pelanggan-pelanggannya cabut lari tak nak baca copywriting dia. Alright, tuan-tuan. So tuan-tuan, headline ni adalah penanda aras terhadap kualiti copywriting kita, tuan-tuan. Hambarnya headline akan menampakkan hambarnya copywriting. Setuju, tuan-tuan? Alright. So tuan-tuan, dalam membina headline ni kita hanya ada 3 saat je, tuan-tuan. 3 second rules. Okay, 3 saat sahaja untuk kita tackle hati bakal pelanggan kita. Untuk kita touch hati bakal pelanggan kita. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk mereka baca copywriting kita sampai habis, tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan, kalau dalam masa 3 saat kita tak mampu untuk grab perhatian bakal pelanggan, kita susah, tuan-tuan. Memang susah untuk kita attract bahagian bawah, tuan-tuan. Kalau ada rezeki kita, adalah. Okay, orang baca di bahagian bawah. Kalau tak ada, tuan-tuan, susah, tuan-tuan. Right, rugi tulis copywriting panjang kalau headline dah hambar. Headline dah orang tak baca. Bila headline orang tak baca, orang akan scroll je iklan kita, tuan-tuan. Alright. So, tuan-tuan, macam mana? Right, saya kongsi sikit lah. Okay, saya kongsi sikit. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan, pada tuan-tuan, siapa yang nak belajar lebih lanjut tentang
headline ataupun tentang copywriting ni, okay, ni baru masuk poin pertama tau. Saya nak maklumkan siap-siap dekat bawah ni, nampak kan? Alright, seminar jualan. Untuk letupkan jualan, 7 cara mudah untuk letupkan jualan di Facebook dan WhatsApp pada hari Jumaat ni tuan-puan. Percuma je tuan-puan. Alright, so tuan-puan kalau nak join boleh terus cari link tu. Search je link tu tuan-puan. Alright, so tuan-puan seterusnya. Macam mana? Alright, saya kongsikan sedikit tips lah. Macam mana nak bina headline yang power ni tuan-puan. Yang pertama tuan-puan, nak buat headline ni tak perlu headline yang panjang-panjang pun tuan-puan. Alright, tak perlu pun headline panjang-panjang. Soalnya headline ni, dia cukup 3 ke 5 perkataan pun dah cukup dah tuan-puan. Paling max pun adalah 10 perkataan. Iaitu tak lebih daripada 2 baris tuan-puan. Untuk headline. Right, sebab apa tuan-puan? Sebab kalau dengan 5 ke 10 perkataan pun dah boleh sampai message kepada audiens, kenapa kita nak buat lebih-lebih, betul tak? Right. So tuan-puan, tips. Right. Tips macam mana kita nak tarik audiens untuk baca iklan kita, untuk baca copywriting kita adalah siapa nak tahu ni tuan-puan? Siapa nak tahu tips macam mana nak tarik perhatian pelanggan? Alright. So tuan-puan, tips dia sangat mudah tuan-puan. Hanya wujudkan elemen unsur curiosity tuan-puan, iaitu buat orang nak tahu. Buat orang rasa nak tahu tuan-puan. Dengan rasa nak tahu tu tuan-puan, orang akan baca sampai habis tuan-puan. Contohnya tuan-puan. Okay, contohnya, kita timbulkan tanda tanya kepada orang. Contohnya, ramai yang tak tahu. Rupa-rupanya, inilah rahsia Nilofa dapat kemurahan rezeki. So, orang akan tertanya-tanya, rahsia apa ni? Apa yang kita tak tahu ni? Right. So, bila orang tertanya-tanya yang macam tu, apa dia akan buat? Mereka akan baca tips yang bawah tu. Okay. So, itu cara macam mana nak buat headline yang berunsurkan curiosity. Yang berunsurkan semangat ingin tahu. Buat orang tertanya-tanya. Itu paling penting tuan-puan. Salah satu elemen marketing, salah satu tujuan pemasaran ataupun marketing adalah untuk buat orang tanya. Buat orang tanya dengan kita, apa benda kau jual ni? Ni iklan kau ni tentang apa? Boleh aku nak tahu lebih lanjut tak? Kita nak buat orang tanya macam itu tuan-puan. Sebab apa? Sebab dari situ kita nak tarik mereka bertanya masuk jadi leads WhatsApp kita. Jadi leads website kita. Alright. So tuan-puan, itu yang pertama tuan-puan. Yang kedua, boleh letakkan elemen surprise. Elemen kejutan tuan-puan. Contohnya tuan-puan, elemen kejutan ni adalah, alright, elemen kejutan ni dia ada selitkan juga, dalam dia ada curiosity juga. Contohnya, mengejutkan. Bangun pagi ni satu rumah terperanjat tengok ibu solat subuh dalam keadaan berdiri. So dekat situ orang akan terkejut, orang tertanya, kenapa nak terkejut? Itu yang pertama, orang tertanya-tanya, kenapa nak terkejut? Dan orang akan fikir, terkejut sebab apa? Terkejut sebab ibu solat subuh berdiri. So kita pun sebagai audiens yang baca pun akan rasa, dah kenapa solat berdiri je pun? Normal lah kan solat berdiri. Tapi tuan-puan, orang akan tertanya-tanya, kenapa ni? Apa yang peliknya? Apa yang terkejutnya? Dan orang akan baca yang bawah punya tuan-puan. Orang akan baca konten yang bawah tuan-puan. Alright. So tuan-puan, yang ketiga tuan-puan. Alright. Bagi tips, sharekan rahsia tuan-puan. Rahsia yang orang nak tuan-puan. Contohnya tuan-puan adalah, siapa sini nak saya bongkarkan rahsia seorang suri rumah dapat post iklan ke 1000 grup sehari sambil memasak. Alright tuan-puan. So bila kita buat ayat yang macam ni, orang akan rasa trigger. Especially suri rumah tuan-puan. Suri rumah yang buat bisnes, dia akan rasa trigger. Dia akan rasa macam, macam mana suri rumah ni buat iklan, boleh post iklan ke 1000 grup dalam masa sehari sambil memasak. Dia akan tertanya-tanya dalam fikiran dia, macam mana ni? So, dia akan, selamat datang kepada Muiz Jaini, Coach Muiz kita, Masya Allah, Tabarakallah. Alright, so orang akan tertanya-tanya, macam mana? Alright. Macam mana suri rumah ni boleh buat iklan, post iklan ke 1000 grup sambil memasak tuan-puan. Alright, sambil memasak post iklan. So orang akan pelik, orang akan tertanya-tanya macam mana dia buat. Dan apa yang kita boleh buat? Bawah tu dah dapat copywriting, dah dapat headline yang catchy,
yang dah dapat headline yang tarik perhatian pelanggan, alright, apa lagi tugas kita tuan-tuan? Bagilah konten tuan-tuan, alright. Di bawah headline tu letak konten tuan-tuan supaya kita nak bagi mereka baca tuan-tuan. Alright, so tuan-tuan, guna bahasa yang mudah je tuan-tuan untuk buat headline ni. Tak perlu ayat panjang. Alright, just masukkan unsur-unsur ingin tahu biar orang bertanya kepada kita. Alright, so bagikan bahasa yang mudah faham dan juga yang mampu memberi impact terhadap diri mereka ataupun terhadap emosi mereka. Boleh-boleh tuan-tuan. So far jelas ke jelas tuan-tuan? Alright. So far jelas ke jelas tuan-tuan dengan poin yang pertama iaitu kesilapan ramai usahawan adalah, alright, ketika buat copywriting, headline mereka terlalu hambar. Bila headline terlalu hambar, alright, saya recap balik poin yang pertama. Bila headline terlalu hambar, apa akan jadi? Pelanggan tak ada mood nak baca copywriting kita. Pelanggan bosan nak baca copywriting kita. So apa mereka buat? Mereka scroll sahaja copywriting kita. So tuan-tuan, kalau pelanggan scroll copywriting kita, scroll iklan kita, saya nak tanya, adakah pelanggan akan buat pembelian? Adakah pelanggan akan buat pembelian? Alright. So tuan-tuan, itu poin yang pertama tuan-tuan. Alright. So poin yang kedua. Alright. So poin yang kedua adalah kesilapan ramai orang. Alright. Kesilapan ramai orang adalah, okay, kesilapan ramai orang adalah copywriting ayat dia terlalu panjang tuan-tuan. Dah lah terlalu panjang. Message pun tak sampai tuan-tuan. Sedangkan kita kena faham tuan-tuan, konsep copywriting adalah kita nak menyampaikan message kepada audiens kita. Kita nak sampaikan message kepada pelanggan kita, kepada prospek kita. So bila nak sampaikan message, sampaikanlah daripada hati tuan-tuan. Bila nak sampaikan message, sampaikanlah message tu dengan bahasa yang mudah tuan-tuan. Alright, pastikan setiap perkataan, every word yang kita pilih tu ada value terhadap caption ataupun copywriting kita tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab people love value tuan-tuan. Manusia disukakan value tuan-tuan. Even kita sendiri pun kita suka kalau dapat sesuatu value yang free lah orang kata. Dapat ilmu percuma orang suka. Right? Dapat barang percuma orang suka. Bukan orang lah. Kita sendiri pun macam tu tuan-tuan. Betul-betul tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan, nak buat ayat panjang ni boleh. Saya tak kata salah tau buat ayat panjang ni. Alright. Jangan sebarkan dekat orang-orang lain pula kata, oh Coach Idham ajar buat copywriting tak boleh ayat panjang. Bukan. Boleh nak buat copywriting ayat panjang. Tetapi pastikan perkataan yang kita pilih tu perkataan yang sesuai lah. Perkataan yang tepat lah. Supaya apa? Supaya kita tak bazirkan ruang yang ada tuan-tuan. Supaya kita tak bazirkan ruang yang ada untuk perkataan yang tak perlu. Rugi tuan-tuan. Bayangkan, orang dah semangat dah nak baca copywriting kita. Tiba-tiba dia baca konten kita, ada part yang tak perlu. Dan part tu macam menyongsang jauh lah. Yang melalut. Alright, orang kata tu melalut lah. Yang menyongsang jauh daripada tujuan asal message copywriting tu. Dan impact dia, message tu tak sampai kepada pelanggan kita. So, orang kata tu potong steam lah. Potong mood. Okay? Potong mood. Orang dah semangat nak baca ni, tiba-tiba dah tak jadi baca. Sebab apa tuan-tuan? Sebab copywriting kita tu menjurus ke arah lain. Okay, message kita tak sampai kepada pelanggan kita tuan-tuan. Alright, so simple je tuan-tuan. Nak buat ayat panjang boleh, tetapi fikirkan ayat yang tepat untuk pastikan setiap pembeli, setiap pembaca, setiap pelanggan ataupun prospek yang baca copywriting kita tu dapat faham produk ataupun servis kita dengan lebih mudah tuan-tuan. Alright tuan-tuan, so far jelas Alright, so tuan-tuan, seterusnya dalam nak buat ayat panjang ni pun kita kena tahu, alright, every word have their power tuan-tuan. Setiap perkataan ada kekuatan dia sendiri tuan-tuan. Ada kuasa dia sendiri tuan-tuan. Alright, so tuan-tuan, bila kita nak pilih perkataan, pastikan kita pilih perkataan yang kuat tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu kuat tuan-tuan? Make sure dalam perkataan tu kita selitkan emosi tuan-tuan. Gunakan emosi dalam setiap perkataan yang kita pilih untuk membina copywriting tuan-tuan. Alright.
Tetapi emosi tu pastikan, alright? Pastikan emosi tu sesuai dengan bisnes kita lah, sesuai dengan produk kita, sesuai dengan message yang kita nak sampaikan kepada orang. Alright? Sebab apa tuan-tuan? Setiap perkataan yang dipilih untuk kita tulis dalam copywriting adalah sangat kuat tuan-tuan. Kalau kita gunakan emosi yang sesuai untuk copywriting tersebut. Bukan saja dia kuat, tetapi dia mampu memberikan impact yang mendalam terhadap pelanggan kita tuan-tuan. Alright, contohnya tuan-tuan, saya bagi contoh lah, okay? Contohnya, kalau nak bercerita tentang produk kesihatan, alright? Nak bercerita tentang produk kesihatan, so masukkanlah, alright, elemen-elemen emosi yang sedih, emosi risau, gusar, ragu-ragu, takut, alright? Letakkan emosi-emosi macam tu untuk apa tuan-tuan? Untuk bagi kesedaran tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, waktu sekarang ni, pandemik sekarang ni, apa yang KKM buat? KKM buat kata apa? Cerita tentang angka je tuan-tuan. Angka kes harian meningkat. Apa jadi kepada kita tuan-tuan? Hati kita secara tak langsung kita akan rasa macam mana? Ish, kes hari ni meningkat lagi lah. Risaunya macam mana kalau family aku kena. Tengok pula berita kan? Tengok berita, uish, ramainya dekat PPV. Okey, bukan PPV, maafkan saya. Ramainya dekat Maab Serdang. Ramainya dekat pusat kuarantin. Masya Allah. Takutnya kalau aku jadi macam ni. Itu tuan-tuan, kesedaran. Alright? So, kita boleh contohi tuan-tuan apa yang ada di luar. Alright? Yang ada di televisyen. Yang kalau kita ni kan, guru si pesan lah. Sebagai online seller, kita kena banyak tengok iklan. Kalau sebelum ni, kita selalu skip iklan. So, kali ni, make sure kita banyak tengok iklan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iklan tu adalah iklan yang power tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat faham betul-betul. Kalau tak tuan-tuan, takkanlah dia approve pasal TV tuan-tuan. Takkanlah produk dia tu dapat tampung kos iklan yang mahal-mahal. Yang berjuta-juta dalam TV tu. Alright? So try belajar melalui iklan di televisyen tuan-tuan. Alright? So back to kesedaran tadi tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ni, dia tak sedar tau yang dia perlukan bantuan. Contohnya orang yang ada gout, orang yang ada kencing manis, orang yang ada sakit jantung. Mereka tak sedar walaupun mereka tahu. Right? Mereka tahu yang sakit jantung tu bahaya. Tapi mereka tak sedar yang impact selepas daripada sakit jantung tu. Impact selepas daripada kencing manis tu. Apa akan jadi kepada diri dia? Apa akan jadi kepada keluarga dia? Apa akan jadi kepada orang sekeliling dia? So tugas kita tuan-tuan untuk bagi orang sedar, bagi kesedaran, buka minda kepada pelanggan kita tuan-tuan. Supaya mereka sedar yang mereka ni perlukan bantuan. Alright, tugas kita online seller ni, kita nak sampaikan message untuk bagi kesedaran je tuan-tuan. Bagi kesedaran dan hulurkan bantuan untuk mereka masuk ke dalam leads WhatsApp kita tuan-tuan. Tuan-tuan, di Facebook, alright, di Facebook, di Instagram bukan media untuk kita menjual direct tuan-tuan sekarang ni. Itu adalah platform, alright, orang kata betul, perantara antara kita dengan WhatsApp, dengan customer tuan-tuan. Sebab apa? Sebab daripada Facebook dengan copywriting, kita bagi kesedaran kepada pelanggan kita. Bagi kesedaran kepada audiens kita supaya mereka rasa macam, aku perlulah benda ni. Aku perlulah benda ni. Macam mana aku nak contact ni? Right. So, bila mereka rasa perlu pada benda tu, mereka akan contact kita secara personally tuan-tuan. Bila kita bagi value kepada mereka, mereka sendiri akan serah diri untuk dibantu. Bila kita buka mind, buka minda mereka tuan-tuan, bagi kesedaran kepada mereka tuan-tuan, mereka sendiri akan serah diri. Tolong bantu aku sekarang ni, aku perlukan bantuan kau sekarang ni. Dia yang serah diri tuan-tuan. Alright tuan-tuan. Alright, so point yang lagi satu dalam ayat yang terlalu panjang ni adalah ada juga yang kongsi dengan saya tuan-tuan, yang kongsi dengan coach tadi lah. Alright, untuk buat caption ataupun ayat yang kelakar tuan-tuan. Okay, ayat yang lawak lah, bahasa mudah dia lawak, yang boleh buat orang terhibur, boleh buat orang gelak dan sebagainya. Yes tuan-tuan, tapi make sure lah sesuai dengan produk kita tuan-tuan. Relatekan emosi kegembiraan, emosi lawak tu dengan produk kita tuan-tuan. Macam coach bagi tahu tadi itulah, kita kena pandai, kena tahu nak pilih perkataan yang mana yang sesuai dengan produk kita. Kalau kita nak cerita message kita, nak cerita tentang kesedihan, nak cerita tentang kerisauan, maka tak sesuai lah tuan-tuan kalau kita nak ceritakan
copywriting yang berkaitan dengan lawak jenaka tuan-puan. Alright. So, terima kasih kepada yang join sesi pada malam ni. Alright. So, Masya Allah, Tabarakallah, kita dah hampir setengah jam bersama dalam sesi live dalam Solvi Heroes. Alright, bersama saya Coach Idham. Alright, trainer di Solvi Heroes yang akan berkongsi dengan tuan-puan, yang sedang berkongsi dengan tuan-puan 5 kesilapan usahawan dalam membina copywriting yang membuatkan pelanggan mereka cabut lari daripada membaca copywriting mereka, yang membuatkan pelanggan mereka scroll tak nak baca copywriting mereka. Alright tuan-puan, so saya ulas balik poin yang pertama tadi berkaitan dengan headline yang hambar. Alright, headline yang hambar ni, bila headline hambar, pelanggan tak ada mood nak baca tuan-puan. Bahasa ni mudah, bila pelanggan tak ada mood nak baca, pelanggan akan buat apa? Pelanggan akan scroll, skip iklan kita, skip copywriting kita. Bila pelanggan skip, pelanggan tak akan membeli dah dengan kita tuan-puan. Alright, so tu poin yang pertama tuan-puan. Pastikan headline kita tak hambar. Headline kita yang menarik. Make sure headline kita dapat tarik pelanggan tuan-puan. Alright, so yang kedua, poin kita yang kedua tadi adalah ramai usahawan buat ayat yang terlalu panjang sehingga kan mesej yang nak disampaikan tak sampai tuan-puan. Right, mesej yang dia nak sampaikan kepada audiens tu tak sampai. Disebabkan apa? Sebab ayat yang terlalu panjang dan pemilihan perkataan yang tidak tepat tuan-puan. Alright, so far so good tuan-puan? Alright, so far okay? Alright, so yang kali ketiga ni, poin yang ketiga ni, poin yang sangat kritikal kepada usahawan tuan-puan. Alright, so tuan-puan, poin yang ketiga ni adalah poin yang sangat kritikal kepada usahawan. Sebab apa saya kata kritikal tuan-puan? Sebab poin inilah, alright, disebabkan poin inilah yang membuatkan orang tak tertarik untuk baca copywriting kita tuan-puan. Orang tak bersemangat nak baca copywriting kita tuan-puan. Orang scroll copywriting kita. Orang abaikan kita punya iklan tuan-puan. Alright, so poin yang ketiga, kesilapan ramai usahawan dalam membina copywriting adalah tak kenal siapa pelanggan anda. Ramai usahawan dia tak kenal siapa pelanggan dia sebenarnya ni. Dia hanya kenal, okay, pelanggan aku laki perempuan. Itu je dia kenal. Alright tuan-puan. So untuk tulis copywriting yang power tuan-puan, untuk touch emosi pelanggan, untuk sentuh emosi pelanggan, make sure tuan-puan, kita kenal dulu siapa pelanggan kita. Nak kenal ni mudah je tuan-puan. Right? Tahu siapa, apa jantina dia. Tahu berapa umur dia. Apa status dia. Bujang ke dah kahwin ke. Dah ada anak ke belum. Apa kerjaya dia tuan-puan. Apa aktiviti harian dia tuan-puan. Kat mana kita boleh tengok semua ni tuan-puan? Boleh tengok je di Facebook tuan-puan. Boleh stalk je mana-mana yang kita nak target sebagai pelanggan kita tuan-puan. Alright. So tuan-puan, bila kita dah kenal mereka, kita kena cuba fahamkan apa kehendak dan keperluan pelanggan kita tuan-puan. Alright? Sebab kita kena ubah daripada kehendak kepada keperluan. Kena make sure pelanggan kita rasa macam benda tu mula-mula dia nak. Okay? Benda tu mula-mula dia nak produk kita. Tetapi kita kena twistkan. Biar dia rasa, oi, aku perlu benda ni. Dia bukan sekadar nak, tapi dia perlu kepada produk kita. Itu yang cukup power tuan-puan. Once bila tuan-puan dapat buat yang macam tu tuan-puan, Coach yakin sangat-sangat tuan-puan, mudah je tuan-puan untuk close pelanggan tuan-puan. Alright. So tuan-puan, ramai yang tanyalah dengan Coach, macam mana kita nak fahamkan pelanggan tu? Macam mana kita nak faham pelanggan kita ni macam mana dan sebagainya? Mudah je tuan-puan. Coach akan kemukakan 3 soalan je kepada tuan-puan dan Coach nak minta tuan-puan jawab di ruangan chat, di ruangan komen. Boleh tuan-puan? Right? 3 soalan ni je, jawab di ruangan komen. Boleh? Alright. So yang pertama tuan-puan, soalan yang pertama adalah kenapa prospek ataupun pelanggan perlukan produk kita? Kenapa prospek perlukan produk anda tuan-puan? Alright. Kenapa prospek perlukan produk anda? Cuba kongsikan dengan Coach. Alright. Kalau soalan first pun dah fail, maka tuan-puan kena gali lagi lah. Kena belajar lagi lah. Kena kenal lagi produk anda. Kena kenal lagi siapa target pelanggan anda. Alright, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apa masalah yang prospek anda sedang hadapi sekarang ni? Apa masalah yang prospek sedang hadapi sekarang ni? Alright, so masalah yang macam mana? Masalah tu make sure yang produk kita boleh bantu selesaikan masalah tu.
Alright, tu soalan yang kedua. Boleh catat, alright. Soalan-soalan ni boleh catat, boleh catat, boleh tulis dalam buku nota. Dan lepas ni cuba jawab soalan ni. Dan cuba buat copywriting based on soalan ni. Alright. So, yang ketiga tuan-tuan, apa akibat kalau pelanggan biarkan masalah tu berterusan tanpa ada sebarang solusi tuan-tuan? Alright. So tuan-tuan, bila kita faham ketiga-tiga soalan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan mampu jawab tiga-tiga soalan ni tuan-tuan, tahniah tuan-tuan. Tuan-tuan dah faham, dah kenal siapa pelanggan tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan lagi mudah untuk tulis copywriting, untuk buat copywriting dan nak sampaikan mesej kepada pelanggan tu dengan cara yang sangat mudah. Dan cara yang santai pun dah boleh sampaikan mesej kepada pelanggan kita tuan-tuan. Alright, so tuan-tuan, kita ada lagi 2 poin tuan-tuan. Alright, tadi tu kita dah habis poin yang ketiga. Alright, so tuan-tuan, okey ke okey lagi ni tuan-tuan? Masih bersemangat ke lagi tuan-tuan untuk kita kongsikan lagi 2 kesalahan usahawan yang membuatkan pelanggan mereka cabut. Cabut lari bila baca copywriting mereka. Alright, so tuan-tuan, poin yang keempat, kesalahan yang keempat. Sebelum saya masuk kepada kesalahan yang keempat, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru join lah. Okay, sahabat-sahabat Solovi Heroes yang baru join sesi live kita pada malam ini. Bersama dengan saya Coach Idham, trainer di Solovi Heroes. Alright, malam ni kita berkongsi tentang 5, tuan-tuan, 5 kesalahan, 5 kesilapan copywriting yang dah buat pelanggan kita cabut lari daripada kita tuan-tuan. Alright, so tuan-tuan, poin yang keempat, alright, adalah kesalahan yang keempat adalah ramai daripada kita memperendahkan, memperlekehkan pelanggan kita tuan-tuan. Alright, macam mana tu tuan-tuan? Ramai daripada kita, dia nak engage dengan pelanggan dia. Dia nak, orang kata apa tu, bersilaturahim. Okay, bersilaturahim dengan pelanggan dia tuan-tuan. Tetapi nada dia, ayat yang digunakan seolah-olah memperendahkan pelanggan dia. Seolah-olah memperlekehkan pelanggan dia tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni memanglah tuan-tuan nak tunjukkan kita ni pakar. Memang kita nak tunjukkan kita ni boleh bantu orang. Tapi tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan, orang benci kalau kita suka memperlekehkan orang tuan-tuan. Tak kisahlah, tak kira lah kita ni hebat mana sekalipun tuan-tuan. Coach selalu pesan dekat student coach, tak kisahlah kita ni hebat macam mana pun produk kita, alright? Kita tetap kena hormati pilihan orang lain. Tetap kena hormati pelanggan kita. Jangan sesekali kita merendahkan mereka. Jangan sesekali memperlekehkan pelanggan kita tuan-tuan. Alright, pelanggan adalah orang biasa je tuan-tuan. Orang biasa yang perlu, yang ada masalah dan nak cari solusi untuk selesaikan masalah tu tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, orang dalam keadaan masalah sekarang ni, dia nak cari solusi. Tetapi kita pula datangkan bahan, datangkan pula beban kepada dia. Kita merendahkan dia seolah-olah dia tu tak tahu apa-apa. Kita memperlekehkan dia seolah-olah dia tu tak ada nilai, tak ada value apa-apa pada diri dia. Betul ke betul tuan-tuan tindakan macam tu? Saya nak tanya kepada tuan-tuan lah. Betul ke betul kalau buat tindakan yang macam tu? Alright. So of course tuan-tuan, tak betul tuan-tuan. Salah sama sekali tuan-tuan tindakan yang macam tu. Sebagai usahawan yang bagus, sebagai online seller yang bagus, yang kita nak bantu orang, jangan sesekali kita memperendahkan pelanggan kita tuan-tuan. Yes, Nur Asma kata tak betul. Alright. So tuan-tuan, bila kita tahu benda tu tak betul, kita jangan buat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab macam saya beritahu tadi tu, pelanggan ni mereka nak dapatkan solusi, nak carikan penyelesaian terhadap masalah mereka. So kita ni datangkanlah solusi. Janganlah datangkan perlian ke, janganlah datangkan orang kata apa, macam kita nak sindir-sindir dia ke, nak bagi dia rasa jatuh, down dan sebagainya ke. Jangan tuan-tuan. Alright? Itu dengan customer tuan-tuan. Itu dengan pelanggan. Ada lagi satu point tuan-tuan. Jangan merendahkan pesaing kita tuan-tuan. Apa je copywriting kita buat, apa je tujuan mesej iklan yang kita nak buat, jangan sesekali memperlekehkan, apatah lagi nak membandingkan produk kita dengan produk orang lain. Contoh, kita jual produk A, kita kata, produk ini bagus tak macam produk B. Produk B ni teruk dan sebagainya. Jangan sesekali tuan-tuan. Jangan membanding-bandingkan produk kita dengan produk orang lain tuan-tuan. Setiap produk ada kelebihan dan kekurangan dia tuan-tuan.
Kalau produk dia ada kekurangan, kita pun ada kekurangan tuan-tuan. Kalau produk kita ada kelebihan, produk dia pun ada kelebihan tuan-tuan. So janganlah rasa kita ni hebat, janganlah rasa kita ni power sangat. Jangan tuan-tuan. Sebab kita kena hormat orang sekeliling kita tuan-tuan. Alright tuan-tuan, tak kisahlah bila pelanggan tanya kat kita. Bila pelanggan tanya, even pelanggan sendiri, saya nak tanya produk awak A kan dengan produk B ni, mana lagi bagus? Jangan bandingkan tuan-tuan. Bagi tahu kepada pelanggan kita, maafkan saya sebagai orang kata tu, etika sebagai seorang peniaga, kami memang tak bandingkan. Kami mengamalkan supaya tak bandingkan produk kami dengan produk lain. Produk lain ada kelebihan dia, produk kami pun ada kelebihan dia. Alright. So tuan-tuan, itu mesej yang keempat tuan-tuan. Kesalahan ramai orang, dia banyak yang memperlekehkan pelanggan dia tuan-tuan. So tuan-tuan, balik ni, cek balik copywriting yang lama. Cek balik iklan-iklan kita yang lama tuan-tuan. Periksa balik tuan-tuan. Cek balik sama ada kita ni asyik memperendahkan pelanggan ke ataupun kita ni menghormati pelanggan. Kita kena cek dua benda tu tuan-tuan. Kalau kita tak cek, jangan heranlah tuan-tuan kenapa orang benci nak beli dengan kita. Jangan heranlah tuan-tuan kenapa orang tak suka dengan kita tuan-tuan. Alright tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita nak menjual dengan orang, alright, kita gunakan bahasa yang lebih wow, bahasa yang nice, bahasa yang buat orang rasa selesa dengan kita. Barulah dengan tu, jangan cara bagi orang selesa dengan kita, orang akan sendiri terpikat dengan kita tuan-tuan. Setuju tuan-tuan. Saya tuan-tuan sendirilah nak tanya tuan-tuan sendiri. Kalau kita sendiri kan, kita baca iklan tu seolah-olah dia macam nak menyentapkan diri kita. Macam nak bagi kesedaran kepada diri kita. Tetapi dia punya ayat tu Masya Allah sakitnya hati. Ayat dia tu memang nak perli kau punya perli. So tuan-tuan rasa selesa tak untuk baca tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan sendirilah. Rasa selesa tak untuk baca ayat iklan yang macam tu? Rasa selesa tak nak baca copywriting yang macam tu? Saya yakin tuan-tuan sendiri rasa tak selesa. Yes, kita tengok Asma Halimi kata tak selesa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak suka tuan-tuan orang buat macam tu dekat kita. So kita pun jangan buat macam tu dekat orang. Saya selalu tekankan dekat orang. Alright, so tengok ni. Nur Halimah kata apa? Yes, kena beradab. Alright, kena beradab dengan orang lain. Supaya apa tuan-tuan? Supaya orang selesa dengan kita. Orang suka dengan kita. Bila orang suka, orang akan buat apa tuan-tuan? Orang akan sentiasa kontak dengan kita, orang akan repeat dengan kita. Bukan setakat repeat tuan-tuan, pelanggan sendiri dia akan ceritakan, alright, akan ceritakan produk kita ni kepada kawan-kawan dia yang lain. Dengan cara apa? Bila kita layan dia baik-baik, alright, dia sendiri akan serah diri, dia sendiri akan tolong marketingkan untuk kita tuan-tuan. Alright, itu poin yang keempat tuan-tuan. Kesalahan ramai orang adalah memperendahkan orang lain. So saya yakin tuan-tuan yang join pada sesi malam ni, tuan-tuan bukanlah golongan yang macam tu. Betul-betul tuan-tuan. Alright, saya yakin tuan-tuan bukanlah golongan yang suka memperendahkan orang lain. Alright, so sebelum masuk ke topik yang kelima, alright, ke poin yang kelima, poin yang terakhir pada malam ni, saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan semua. Alright, so tuan-tuan, malam ni saya satu berita gembira lah, berita special kepada tuan dan puan. Alright, so teman-teman, sebelum tu kita recap balik teman-teman poin kita daripada poin 1 sampai poin keempat tadi tu. Yang pertama, ramai usahawan yang buat headline yang hambar, yang membosankan, membuatkan pelanggan tak suka nak baca. Pelanggan tak ada mood nak baca. Bila orang tak ada mood nak baca, apa akan jadi teman-teman? Alright, apa yang akan jadi adalah orang tak membeli dengan kita, orang skip iklan kita teman-teman. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah apa teman-teman? Poin yang kedua adalah ramai orang terlalu suka buat ayat yang terlalu panjang tuan-tuan. Dan ayat yang panjang tu pula mesej dia tak sampai tuan-tuan. So poin dia dekat sini adalah pastikan kita nak tulis mesej tu, pastikan poin tu sampai kepada pelanggan kita tuan-tuan. Guna ayat yang mudah dan simple je tuan-tuan untuk bagi orang faham tuan-tuan. Alright. So poin yang ketiga adalah ramai usahawan yang nak buat copywriting, dia tak kenal siapa pelanggan dia. Dia tak faham kehendak pelanggan dia. So tuan-tuan, make sure tuan-tuan pada hari ni fahamkan dulu. Alright, apa kehendak pelanggan? Apa keperluan pelanggan? Siapa pelanggan? Kenapa pelanggan perlukan produk kita? Ini antara elemen yang kita perlu mainkan untuk kita buat copywriting yang sangat power untuk trigger pelanggan tuan-tuan. Alright, so poin yang keempat tuan-tuan adalah ramai orang suka memperendahkan, suka membanding-bandingkan produk dia dengan orang lain, suka membandingkan, suka memperendahkan, memperlekehkan pelanggan dia yang nak beli dengan dia. Alright, so kita bukanlah golongan yang macam tu, kita golongan yang beradab, kata Nur Halimah. Alright,
Kata Nur Halimah, kita naklah orang yang beradab. So kita kena jadilah orang beradab. Tunjukkan sopan santunnya kita. Tunjukkan orang kata apa? Credibility kita. Yang buatkan orang suka dengan kita, tuan-tuan puan. Alright, so tuan-tuan, poin yang terakhir pada malam ni adalah ramai usahawan dia dah buat copywriting dah power dah. Headline dah cukup power dah. Alright. Content pun dah cukup power dah. Orang dah minat dah nak dapatkan. Tapi tuan-tuan, silap dia adalah dia terlupa nak letak call to action, tuan-tuan. Alright. Dia lupa nak letak CTA. So apa pentingnya CTA ni, tuan-tuan? Alright, cuba kongsikan dengan saya. Apa pentingnya CTA ni? Saya boleh kongsikan dengan saya. Alright. Apa yang pentingnya CTA ni? Kenapa perlukan CTA? Ataupun apa sebenarnya CTA ni? Alright. Alright, so CTA ni adalah kita nak suruh orang buat tindakan, tuan-tuan. Call to action. Panggilan untuk buat tindakan. Alright, kalau kita tak bagi CTA, kalau kita tak letakkan CTA ataupun call to action dalam copywriting kita, buat penat je lah. Buat penat je lah kita bercerita dekat orang tentang produk kita. Cerita dekat orang tentang kelebihan kita. Buat penat je lah. Sebab apa? Sebab kita tak letak call to action. Alright, Nur Asmah Halimi kata apa? Untuk suruh mereka buat tindakan. Yes, nak suruh pelanggan buat tindakan. So tuan-tuan, bayangkan. Okay, bayangkan. Kita dah bersembang dengan prospek ni. Bayangkan kita cerita secara orang kata face to face lah. Alright, secara face to face kita sembang dengan pelanggan kita. Saya cerita ni, cerita A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Okay, dia cerita pada A sampai Z. Last, dia lupa nak minta number phone orang tu. Dia lupa nak suruh orang tu contact WhatsApp dia. Dia lupa nak bagi flyers dekat orang tu. Agak-agak, kalau tuan-puan ada dalam situasi macam tu, apa yang tuan-puan rasa lah? Apa yang tuan-puan akan rasa bila jadi situasi macam tu? Alright. Apa yang kita akan rasa, tuan-puan? Kita akan rasa macam mana? Kita akan rasa, ya Allah, kenapalah aku lupa tadi? Betul-betul, tuan-puan. Kita akan rasa rugi gila-gila, tuan-puan. Sebab apa? Orang dah minat dah. Tengok kata Nur Asmah Halimi lagi. Dia kata apa, tuan-puan? Rugi, tuan-puan. Orang dah minat dah. Dah baca sampai habis dah, tuan-puan. Tapi kita pula yang lupa, tuan-puan. Kita pula yang lupa nak suruh pelanggan kontak kita. Lupa nak suruh pelanggan WhatsApp kita, tuan-puan. Alright, dalam era digital sekarang ni, dalam online marketing sekarang ni, mudah je, tuan-puan. Kita kena bagi tahu kepada pelanggan, arahkan prospek kita ke mana yang dia nak kena buat ni. Apa yang dia kena buat? What's next? Contoh, dia dah tahu, okay, saya perlukan produk ni. So, apa yang dia kena buat? Alright? Sama ada nak suruh dia WhatsApp ke, ataupun nak suruh dia reply komen ke, alright? Ataupun nak suruh dia masuk ke website ke, semua terpulang kepada diri kita. Yang penting, tuan-tuan, pastikan arahan tu tepat dan mudah, tuan-tuan. Kalau boleh dalam satu CTA, letak satu CTA je, tuan-tuan. Jangan letak banyak-banyak, tuan-tuan. Contoh banyak ni macam mana? Alright, kalau anda berminat, kontak kami di WhatsApp. Alright, kontak kami di nombor di bawah. Kemudian reply nak di komen. Kemudian masuk ke website kami. Pening kepala tak, tuan-puan? Kalau banyak CTA macam tu. Saya nak tanya kepada tuan-puan lah. Saya kepada tuan-puan, pening kepala tak kalau yang macam tu? Alright. Yakin, tuan-puan, semua kita sendiri pun akan rasa pening kepala, tuan-puan. Alright. So, bila kita pening kepala, orang pun akan lagi berkali-kali pening, tuan-puan. So, make sure, tuan-puan, kita ni, bila kita nak, orang kata apa tu? Bila kita nak suruh orang buat tindakan, alright? Yes, kita tengok ni. Tuan Syed, okay, Tuan Syed Abdul Rahman kata apa? Alright, Tuan Syed Abdul Rahman kata, jangan excited sangat sampai lupa CTA. Sia-sia je. Betul tu, Tuan Syed. Alright, so jangan terlampau excited. Kita memang excited kan? Kita memang excited dah dapatkan pelanggan ni. Last lupa CTA. Rugi sangat-sangat. Rugi je, tuan-tuan. Alright, so tengok Tuan Nurul Asmah pun kata lagi apa? Cukup satu je pun dah mudah dah, tuan-tuan. So, CTA ni letak satu je, tuan-tuan. Satu yang cukup mudah dan tepat serta jelas untuk orang buat, tuan-tuan. Alright. So, tuan-tuan, kita dah habis 5 kesalahan, tuan-tuan. 5 poin kesalahan, tuan-tuan. Boleh tak siapa-siapa dekat sini kongsikan learning point. Apa yang tuan-tuan faham daripada sesi malam ni, tuan-tuan? Alright. So, saya nak tengoklah apa yang tuan-tuan faham. Apa yang tuan-tuan dapat lah pada sesi kali ni. Boleh kongsikan dengan sama saya tak? Alright.
Okay. So tuan-tuan, kita ada Masya Allah, kita ada 9 orang masih lagi stay. Kita dah cecah 45 minit live kita pada malam ini. Alright tuan-tuan. Stay tune setiap hari tuan-tuan. InsyaAllah kita akan ada sesi yang macam ni tuan-tuan. Alright, alert je tuan-tuan dengan FB page Solvi Heroes tuan-tuan. InsyaAllah Coach Idham akan bersama-sama anda berkongsi ilmu dengan anda semua. InsyaAllah tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan, kesimpulan dia tuan-tuan. Seni membina copywriting ni adalah sangat-sangat luas tuan-tuan. Alright, dan kita semua sebagai online seller, sebagai usahawan, kena mahirkan diri kita untuk dapatkan rentak copywriting yang sesuai dengan jualan kita, sesuai dengan produk kita tuan-tuan. Alright. So tuan-tuan, bila kita dah tahu tuan-tuan, bila kita dah mahir tuan-tuan, barulah mudah tuan-tuan untuk kita buat closing tuan-tuan. Barulah kita mudah untuk dapatkan prospek yang targeted tuan-tuan. Prospek yang betul-betul perlukan produk kita. Bila kita dah kenal siapa pelanggan kita, bila kita dah tahu apa problem mereka, bila kita dah tahu apa yang kita boleh bantu mereka. Right. So tuan-tuan. Okay. So far so good. Alright. So far so good. Alright ke alright ni tuan-tuan? Kalau alright, reply alright tuan-tuan. Okay. Saya ada satu kejutan ni untuk tuan-tuan semua. Saya ada satu hadiah lah untuk tuan-tuan semua. Alright. So kejap ya. Saya nak bagi hadiah pada tuan-tuan semua. Right. Asma kata alright. Yang lain macam mana ni? Right. So yang lain macam mana? Yang alright ke alright ni? Okay. So tuan-tuan, stay kejap tuan-tuan. Stay kejap. Saya nak kongsikan satu hadiah kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan pelajari. Nak tak belajar tuan-tuan? Nak tak belajar cara teknik buat copywriting dalam masa 5 minit tuan-tuan? Rahsia. Alright, rahsia kami nak bongkarkan ni. Kami daripada Solvi Heroes sendiri nak bongkarkan rahsia bagaimana tuan-tuan dapat mencipta copywriting power secepat, sepantas 5 minit je tuan-tuan. Tuan-tuan nak ke nak tuan-tuan? Kalau nak baru saya bagi tuan-tuan hadiah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak, saya tak bagilah. Alright. Right, so tuan-tuan, siapa yang nak hadiah ni tuan-tuan? Saya nak tengok reply nak ramai-ramai. Alright. Nurul Asma Alimi kata nak. Alright, yang lain macam mana? Okay. Nurul Asma Alimi kata nak. Yang lain? Saya nak tengok yang lain juga. Alright, sebab kita nak bersama-sama lah. Sebab kita nak sharing ilmu kan. Tengok. Nur Halimah pun nak juga. Alright. So ada lagi tak yang nak? Ada lagi ke yang nak? Alright. Ada lagi ke yang nak? Alright. Wow, Tuan Rahman. Tuan Rahman pun nak. Alright. Siapa lagi? Tuan Ahmad Amir pun nak juga. Siapa lagi yang nak ni tuan-tuan? Saya nak tengok lagi. Siapa lagi yang nak ni? Alright. Kita ada 10 orang. So saya nak tengok 10 orang nak. Alright. So tuan-tuan, saya ceritakan, saya bagi hadiah kepada tuan-tuan. Alright. Seminar 7 cara mudah untuk letupkan jualan di Facebook dan WhatsApp dengan cara yang mudah lah orang kata. Alright, seminar ni percuma je tuan-tuan. Alright, seminar ni percuma sahaja. Kalau tuan-tuan berminat untuk join, alright, sesaja tuan-tuan join je lah tuan-tuan. Sebab ada sesuatu yang kami nak bagi kepada tuan-tuan pada seminar ni tuan-tuan. Seminar yang berlangsung selama 2 jam ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan belajar bagaimana tuan-tuan dapat cipta copywriting. Kalau tak silap saya lah, yang saya pernah buat cipta 5 copywriting dalam masa 5 minit dengan cukup mudah tuan-tuan. So kalau tuan-tuan nak join, alright, just klik je link di ruangan komen tuan-tuan. Saya dah letakkan link di ruangan komen. Just klik je link osini.co seminar letupkan jualan. Alright. So kalau tuan-tuan dah bersedia untuk dapatkan ilmu copywriting yang lebih mendalam untuk baiki bisnes anda. Siapa sini nak baiki bisnes dia? Komen saya tuan-tuan. Right. So siapa sini dia nak bangunkan balik bisnes dia. Zaman PKP ni saya faham tuan-tuan. Coach faham sangat-sangat tuan-tuan. Ramai orang yang sengsara tuan-tuan. Ramai orang yang buntu tuan-tuan. Sebab bisnes dia down. Sebab teknik cara salah tuan-tuan. So kami sediakan satu seminar percuma je tuan-tuan. Alright. Kalau tuan-tuan join seminar ni, ada satu offer yang power lah. Ada hadiah yang special untuk kami bagi kepada tuan-tuan. Yang mana hadiah ni akan buatkan bisnes tuan-tuan letup gila-gila punya tuan-tuan. Alright tuan-tuan. So ada lagi tak yang nak selain daripada Asma? Right. Asma seorang je ke yang nak bangunkan bisnes dia? Siapa lagi yang nak bangunkan bisnes dia? Masya Allah, tabarakallah. Alright tuan-tuan.
So sharekan live ni sebanyak-banyak yang mungkin tuan-tuan supaya rakan-rakan kita yang lain dapat juga manfaat daripada live ni tuan-tuan. Alright? So jangan simpan ilmu ni seorang-seorang tuan-tuan. Right, jangan simpan ilmu ni seorang-seorang tuan-tuan. Kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain tuan-tuan. Boleh ke boleh tuan-tuan? Alright. So tuan-tuan, sekali lagi saya maklumkan untuk sertai seminar 7 cara mudah letupkan jualan di Facebook dan WhatsApp. Alright. Secara percuma je tuan-tuan. Just klik link di ruangan komen tuan-tuan. Right, klik je link di ruangan komen dan tuan-tuan akan dibawa masuk ke dalam WhatsApp group. Alright, akan masuk ke dalam WhatsApp group dan tuan-tuan stay je. Alright, akan ada value, ada gift, ada hadiah sementara tunggu hari Jumaat malam ni. Tuan-tuan tunggu dan tuan-tuan boleh ajak lagi sahabat-sahabat yang lain untuk join tuan-tuan. Alright tuan-tuan. So tuan-tuan, sesi kita dah di penghujungnya tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang stay sampai habis. Terima kasih kepada tuan-tuan yang beri komitmen, yang bagi committed lah, yang committed untuk tulis di ruangan chat. Alright, yang ditulis di ruangan komen. Saya sangat-sangat hargai kepada tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang aktif dalam majlis ilmu ni, orang yang aktif dalam kelas, dalam perkongsian ilmu ni adalah orang yang betul-betul nak berjaya tuan-tuan. Setuju ke setuju tuan-tuan? Saya yakin 10 orang yang masih, 10 orang mata, 10 mata, bukan 10 mata lah, 20 mata. Kita ada 10 pasang mata yang tengah lihat sekarang ni adalah orang yang sangat-sangat committed untuk bangunkan bisnes anda. Saya yakin saya kata tuan-tuan. So tuan-tuan, saya doakan supaya dengan effort, dengan usaha tuan-tuan ni, alright, tuan-tuan akan dapat bangunkan bisnes tuan-tuan pada musim PKP ni, pada musim pandemik ni tuan-tuan. Dan kita pun nak melangkah masuk ke dalam endemik tuan-tuan. So kita kena biasakan diri tuan-tuan. Kalau dulu masuk pandemik kita kelam kabut, kita punya bisnes kita huru-hara, takkanlah tuan-tuan masuk endemik pun kita nak huru-hara tuan-tuan. Betul-betul tuan-tuan. So tuan-tuan, jumpa anda di puncak kejayaan. Jumpa anda di dalam seminar 7 cara mudah untuk letupkan jualan di WhatsApp dan Facebook tuan-tuan. Pada hari Jumaat malam ni tuan-tuan, sertai sekarang tuan-tuan, jumpa anda di puncak kejayaan. Pasti boleh tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Coach Idham, trainer Solve Heroes. Terima kasih tuan-tuan semua. Sekian, Assalamualaikum.